Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, salah satu tujuan utama bagi kerajaan untuk membentangkan rang undang-undang ini adalah demi meningkatkan hukuman ataupun penalti daripada 5 tahun kepada 15 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram pada masa kesalahan itu dilakukan ataupun 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Walaupun undang-undang ini adalah baik dan perlu bagi kita untuk menangani isu pengubahan wang haram, tetapi saya rasa kesal yang rang undang-undang ini tidak mengandungi fasa yang menyemak tindakan ataupun penguatkuasaan pegawai kerajaan yang melaksanakan tugas di bawah undang-undang ini sehingga banyak penyalahgunaan kuasa telah pun berlaku dan ramai peniaga telah pun dianiayai di bawah undang-undang ini. Datuk Yang di-Pertua, kita tahu terdapat satu task force yang menangani pengubahan wang haram ataupun dipanggil Task Force AMLA di dalam Jabatan Peguam Negara. Task force ini terdiri daripada Timbalan Pendakwa Raya, Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri, Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Pegawai Bank Negara dan Pegawai Kastam. Sejak task force ini ditubuhkan, saya terima laporan dan sungutan daripada orang ramai terhadap taktik arms twisting yang diguna pakai oleh pegawai dalam task force AMLA tersebut. Dan ini juga telah disebut oleh Yang Berhormat Tanah Merah dan beberapa ahli berhormat tadi. Penyalahgunaan kuasa oleh pegawai dalam task force AMLA ini telah menjadikan Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram sebagai undang-undang yang teruk dan drakonian di negara kita. Saya diberitahu bahawa apabila pegawai task force AMLA ini mengesyaki sesuatu syarikat terlibat dalam aktiviti pengubahan wang, mereka pun menggunakan kuasa di bawah mereka untuk membeku akaun bank. Syarikat tersebut ada yang selama 3 bulan ataupun menyita hartanah selama 1 tahun demi memaksa tuan punya syarikat untuk menyelesaikan kes mereka dengan pegawai task force AMLA ataupun membayar apa-apa cukai yang diminta oleh pegawai LHDN. Bila akaun bank sesuatu syarikat dibeku oleh task force AMLA, syarikat itu pun tidak boleh berfungsi. Tuan punya syarikat tidak dapat membayar gaji dan menjalankan urus niaga. Bila ini berlangsung selama beberapa minggu, ia pun memaksa tuan punya syarikat untuk menunduk kepada pegawai dalam task force AMLA dan malah memberi rasuah kepada pegawai terlibat supaya kes mereka tidak dibawa ke mahkamah dan settle kautim dengan cepat. Dalam ucapan pembentangan rang undang-undang oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan tadi, beliau sebut tentang SOP bagi pegawai yang menjalankan tugas dengan pindaan di bawah Seksyen 44A, iaitu dengan yang menghendaki pegawai membuat laporan secara tertulis kepada Jabatan Peguam Negara tentang senarai hartanah yang perlu disita oleh mereka. Ini memang tidak mencukupi untuk mengelakkan pegawai task force AMLA ini daripada penyalahgunaan kuasa. Di banyak negara lain, sebelum pegawai membeku akaun bank syarikat ataupun individu tertentu ataupun menyita hartanah seseorang ataupun syarikat, dia mesti dapat perintah mahkamah. Dan bukannya perintah daripada pegawai pendakwa raya di Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara bukannya badan kehakiman. DPP bukannya hakim. Sebarang taktik arms twisting terhadap tuan punya syarikat yang memaksa mereka membayar duty, cukai dan deposit kepada agensi kerajaan adalah salah dan adalah tidak adil. Jadi saya ingin mencadangkan supaya kerajaan memasukkan fasa yang menghendaki pegawai task force AMLA untuk mendapat perintah mahkamah sebelum mereka melakukan penyitaan ataupun pembekuan akaun bank demi memastikan check and balance diadakan terhadap pegawai penguatkuasaan dan memastikan pegawai penguatkuasaan tidak menyalahgunakan kuasa mereka. Datuk Yang di-Pertua, saya difahamkan bahawa Task Force AMLA juga menggunakan akta ini terhadap syarikat yang tidak bayar duty custom ataupun cukai seperti yang disebutkan oleh ahli berhormat yang tadi. Kita tahu terdapatnya tribunal di Jabatan Custom dan juga LHDN untuk menangani perselisihan berkenaan duty dan juga cukai. Kenapakah pegawai tersebut di AMLA tidak menggunakan saluran tribunal di Kastam ataupun LHDN, tetapi mereka menggunakan kuasa yang diberi kepada mereka di bawah AMLA untuk memaksa peniaga yang disyaki tidak membayar cukai ataupun duty yang cukup. Jadi ini memanglah satu bentuk penyalahgunaan kuasa bagi pihak pegawai kerajaan.
Di sini saya ingin tanya beberapa soalan berkenaan dengan Task Force Amla kepada Timbalan Menteri Kewangan yang membentangkan rang undang-undang ini. Iaitu satu, apakah jumlah wang yang telah dikutip oleh Task Force Amla di Jabatan Peguam Negara sejak ia ditubuhkan? Apakah itu benar? Task Force ini telah mengutip lebih daripada 20 bilion ringgit sejak ia dengan menggunakan taktik arm twisting oleh pegawai Task Force Amla ini. Yang kedua ialah macam manakah cukai terhutang ini dikutip oleh Task Force Amla? Berapa kes yang mereka ambil itu, yang mereka siasat itu dibawa ke mahkamah? Apakah benar, yang ketiga, apakah benar pegawai dalam Task Force Amla ini mendapat bonus besar daripada kerajaan kerana mereka berjaya mengunit cukai yang banyak daripada peniaga yang disasarkan melarikan cukai dan menggunakan taktik arm twisting? Yang keempat, apakah benar Task Force Pegawai Amla menggunakan kereta Camry sedangkan pegawai kerajaan hanya dibenarkan menggunakan kereta Proton saja? Apakah ini merupakan ganjaran diberi kepada para pegawai dalam unit Amla ini kerana mereka berjaya mendapat banyak wang cukai melalui taktik arm twisting ini? Lalu yang kedua, kita juga dah dengar beberapa ucapan ahli berhormat tadi berkenaan dengan pendakwaan secara pilihan daripada Task Force Amla ataupun Jabatan Peguam Negara apabila ia melibatkan pemimpin politik UMNO dan BN. Ini khususnya termasuk dalam kes Menteri Besar Negeri Sembilan yang didakwa memberi 10 juta ringgit kepada UMNO London dengan menggunakan pengurup wang untuk menyeludup wang 10 juta ringgit masuk ke London. Tapi lepas itu Peguam Negara kata memutuskan bahawa yang mana beliau kata tak ada elemen perbuatan rasuah dibuktikan dalam sumbangan diterima oleh UMNO London, dan Perdana Menteri juga kata ini adalah amalan biasa. Semua saya cakap ini adalah daripada Abbas Sinar Arian, dan Perdana Menteri kata ia mengikut prosedur betul. Jadi ini tak ada masalah walaupun wang disalur keluar ke London. Ya. Saya juga nak ingatkan lebih seputar juga ada kes yang duit dibawa dari Hong Kong, termasuk telah disiasat oleh SPRM. Jawapan kerajaan ialah ini adalah derma untuk parti UMNO. Adakah kalau undang-undang ini diluluskan dalam parlimen ini, adakah kita boleh lihat kerajaan mempunyai kuasa untuk ambil tindakan kepada kemasukan wang haram cara ini? Apa pandangan Ruby? Terima kasih Muhammad Patu. Sebenarnya tadi kekecohan memang berlaku bila isu ini bangkitkan oleh Kota Kinabalu tadi, yang mana saya rasa yang Muhammad Timbalan Menteri haruslah jawab. Apakah ini, kalau ini dianggap adalah betul, ini adalah dianggap yang wang bawa dari Hong Kong secara cash tentang ini adalah tidak ada masalah. Jadi apakah ini bercanggah dengan kita kata spirit atau jiwa dalam termaktub dalam rang undang-undang yang kita bahas dan nak lulus ini? Adakah ini merupakan satu double standard? Yang kes terakhir ialah kita lihat yang pada 12 Mac 2012 pengurusi National Feedlot Corporation Muhammad Saleh Ismail didakwa di bawah Seksyen 409 di bawah Kanun Keseksaan atas kesalahan pecah amanah Criminal Breach of Trust dan di bawah Akta Syarikat Companies Act kerana menyalahgunakan hampir 50 juta ringgit wang syarikatnya. Soalannya ialah, wang syarikat itu telah pun disalur ke luar negara. Kenapakah beliau bukan didakwa di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram tetapi di bawah undang-undang lain? Kalau mengikut peruntukan di bawah rang undang-undang ini, beliau boleh dipenjarakan sehingga 15 tahun ataupun didenda sebanyak 5 juta ringgit ataupun 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram pada masa kesalahan itu dilaksanakan. Sedangkan MSC adalah wang rakyat, menggunakan wang rakyat dan yang disalurkan daripada Kementerian Pertanian. Jadi saya rasa yang pihak kerajaan bila membentangkan rang undang-undang ini juga harus lihat apakah double standard telah dipraktikkan oleh Jabatan Peguam Negara dan pihak kerajaan, dan juga isu tentang tuduhan yang pegawai di Task Force Amla itu dah banyak menyalahgunakan kuasa mereka dan menyusahkan banyak syarikat. Dan saya rasa yang isu check and balance itu memang perlulah dikuatkan lagi kerana kita dah dengar pada petang ini
Bukan sahaja di pihak sebelah Pakatan Rakyat tapi juga di sebelah Barisan Nasional pun mendapat banyak aduan daripada rakyat di mana Task Force Amla ini telah pun menyalahgunakan kuasa mereka, dan saya rasa ini satu perkara yang mana pihak kerajaan haruslah memandang berat tentang yang kesemua isu yang dibawa oleh ahli berhormat dari Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat tentang aspek ini. Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Menteri.